Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Badlul Majhud fi itsbati musyabahati Rafidah lil Yahud. Itu suatu usaha yang gigih untuk menyabitkan bahawa Rafidah ini dia sama dengan Yahudi. Seperti yang saya sebut dalam siri-siri sebelum ini, bahawa perbincangan ini walaupun zahirnya nampak perbincangan berkenaan dengan Syiah Rafidah, sudut kesamaan ajaran Syiah Rafidah dengan Yahudi, tetapi sebenarnya kita akan dapat banyak maklumat yang kita boleh faham tentang ajaran-ajaran salah yang merebak di kawasan kita lah, di tempat kita. Seperti mana yang saya sebut sebelum ini, bahawa bila kita membicarakan Yahudi, maka sebenarnya daripada Yahudi itu dia banyak pecahan ataupun terpecah daripada Yahudi itu ajaran-ajaran salah, batiniyah dan sebagainya. Bahkan ajaran salah, ajaran yang ada tempat kita ni mesti ada persamaan. Sebab itu dianggap sebagai asas. Sebab itulah Syah Waliullah Ad-Dihlawi antara yang termasuk dalam usul tafsir dia lah. Kalau kita nak tahu tentang ajaran salah, Yahudi ni antara yang perlu kita tahu. Sebab ajaran salah yang ada di muka dunia sebenarnya dia bukan satu perkara baru semuanya, bukan maklumat baru semuanya, tidak. Dia ada asal dia. Dia ada masdar, ada sumber. Sumber dia daripada Yahudi. Kalau kita tengok dalam Quran, ajaran salah disebut sebagai musyrikin, syirik, Yahudi, munafik, mulhid, yang tidak percaya pada wujudnya Allah, munafik. Itu antara 5 yang disebut oleh Syah Waliullah Ad-Dihlawi yang perlu kita tahu. Sebab itulah Yahudi ni dia ada kitab khusus. Munafik dia ada kitab khusus. Syirik tu lagi jelas lah. Selagi ada tauhid, maka adalah syirik itu. Jadi semua tu sebenarnya boleh dikatakan terdapat dalam ajaran Yahudi. Baik, jadi sambungan pada malam ni kita nak bincang secara khusus, walaupun saya cuba ringkaskan, kerana sentuhan kita ini sebenarnya sangat detail, bersifat ilmiah. Jadi saya tidak ambil semuanya. Baik, pertama sekali, bila sebut Rafidah itu apa maksud Rafidah? Biasa kita dengar Syiah Rafidah. Apakah Rafidah, Syiah dengan Rafidah itu yang mana lebih besar? Sebenarnya Rafidah itu, bila kata Syiah, tidak semesti Rafidah. Tapi kalau Syiah yang ada sekarang, yang disebarkan di tempat kita, iaitu Syiah Imam 12 itu, yang berasal daripada Iran, itulah yang kita kata Rafidah. Apakah dulu tidak ada? Sebelum wujudnya Syiah Imam 12, ada. Rafidah. Kalau di Kelantan misalnya, ada satu kelompok tu, bagi saya itu juga Rafidah, cuma tidaklah dalam sebesar ini. Sehingga dia benci kepada Nabi Muhammad. Ajaran Mak Laksmana tu. Siapa dia panggil Muhammad. Dia benci pada Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad guna harta Khadijah untuk dakwah. Sehingga dia panggil Muhammad ni, dia panggil Muhammad saja. Itu gambar kebencian dia. Khadijah dia panggil Mekjah. Itulah aja salah Mak Laksmana tu. Bodoh bahasa diguna. Sehingga kalau kita dengar pun, bila sesak ni, begitulah jadi. Dia operasi di kita. Saya pernah pergi ke tempat kuliah dia, saya dengar. Teruklah. Tu. Tapi yang kita nak bincang ni lebih besar lagi daripada itu. Baik, kalimah Rafidah dari sudut bahasa Arab maknanya meninggalkan. Asal dari sudut bahasa Arab, meninggalkan, menolak, itu makna Rafidah dari sudut bahasa Arab. Yang kita kehendaki dalam perbincangan inilah dari sudut istilah. Sebab Rafidah ni dia jadi satu istilah pada ajaran salah peringkat dunia, bukan peringkat kita kata cawangan, peringkat daerah, tidak.
Dia ada beberapa negara. Yang mana kalau dalam sebuah kitab, dulu pun pernah saya sebut, nama kitab ni Sarab fi Iran, yang ditulis oleh Dr. Ali Afghan. Antara dia pernah disebut, boleh rujuk di situlah, ada terjemah dalam bahasa Melayu Indonesia, satu kitab kecil sahabat. Ini pendedahan. Pernah Iran membelanjakan bajet setahun, pernah 1 tahun, bajet untuk menyebarkan Syiah ke seluruh dunia lebih besar daripada bajet ketenteraan. Pernah berlaku. Mengikut Dr. Ali Afghan. Baik, siapakah Rafidah dari sudut istilah? Rafidah ini iaitu kelompok yang menolak, tidak menerima kepimpinan dua sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan mereka berlepas diri, tidak menunjukkan rasa sayang dan kasih, dan mereka mengutuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merendah-rendahkan mereka, memperlekeh mereka. Ini makna Rafidah. Jadi kalau kita lihat ta'rif ini, dia ada beberapa poin lah, beberapa fasal. Yang pertama, menolak kepimpinan. Dia tidak iktiraf jawatan Khalifah Abu Bakar dan Umar, itu satu. Yang kedua, mereka berlepas diri. Yatabarrauna, berlepas diri ini maksudnya memutuskan hubungan kasih sayang dengan dua orang sahabat ni secara khusus dan secara umum kepada semua sahabat. Dua. Yang ketiga, dalam masa yang sama mereka mencerca para sahabat, dan yang keempat, mereka kesebut kelemahan-kelemahan sahabat itu. Ini 4 perkara yang terdapat dalam ta'rif ini. Baik. Di sini saya tidak baca semua, saya petik beberapa contoh. Misalnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ini salah, kalau kita baca kitab-kitab tentang Syiah, mesti dipetik kata-kata Imam Ahmad. Sebab Imam Ahmad ni antara yang bertegas dalam masalah ini. Begitu juga Imam Syafi'i, dan selepas tu Imam Bukhari, tokoh-tokoh hadis. Misalnya Imam Ahmad ni antara yang awal, ketika dia menyebutkan perihal ahli-ahli bid'ah, dia juga telah menyebutkan beberapa pandangan golongan Rafidah. Maka Imam Ahmad memperjelaskan bahawa Rafidah itu maksudnya orang yang memutuskan hubungan kasih sayang terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencercanya dan merendah-rendahkannya. Jadi kalau dia tengok dalam kitab, kalau di Kelantan, Syiah di Kelantan, dalam website dia tidak ada website khusus ni. Cuma kalau ada, dia jumpa dalam kitab yang dia boleh sabitkan kelemahan sahabat, mesti dia akan masuk dalam FB dia. Misalnya pernah ketika Nabi suruh seorang sahabat pergi panggil Muawiyah. Pada waktu ni Muawiyah umur belasan tahun. Sebab Muawiyah ni walaupun belasan tahun, dia seorang yang cerdik, sehingga Nabi beri amanah kepada dia, beri kepercayaan kepada dia untuk bila turun wahyu, dia akan tulis wahyu. Sebab walaupun dia umur belasan tahun, dia akan tulis wahyu. Sebab tu Muawiyah ni salah seorang katibul wahyi, penulis wahyu Rasulullah. Tiba-tiba pada hari itu, bila Nabi suruh tu, sahabat pergilah. Tiba-tiba Muawiyah sedang makan. Jadi sahabat yang diperintahkan utusan Rasulullah katalah, Muawiyah sedang makan. Maka Nabi berkata, mudah-mudahan Allah tidak mengenyangkannya. Jadi kata-kata itu disebut oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Boleh kata semua ulama ahli sunnah kata itu adalah doa kebaikan. Walaupun zahir nampak doa keburukan. Masa tidak kenyang ni maknanya doa supaya dia ni sihat. Itu maksudnya. Doa supaya dia ni maknanya kalau kita selera makan. Kata-kata begitu tu difaham oleh ulama hadis sebagai manaqib, kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba-tiba Syiah guna. Itu bagi dia doa kecelakaan. Itu pandangan ulama. Dan ada dalam hadis, kalau kita tengok, Nabi kata, mana-mana sahabat aku yang zahir perkataan aku tu seperti mencela dia, semua itu merupakan doa kebaikan. Orang yang aku seolah-olah nampak seperti kutu, padahal dia sahabat, ada jasa besar. Muawiyah bukan jasa kecil. Semua itu Allah akan tukarkan jadi doa kebaikan. Itu dalam hadis. Sebab tu ulama kita tidak bermasalah dengan hadis itu. Tetapi golongan Syiah dia akan guna. Kalau kita tak tahu penggunaan bahasa Arab, seperti inilah orang Kelantan. Misalnya Ana ada kawan Ana, ya Ana boleh bercakap siapa tahan. Om Nata ni mari sama om aku. Dia pun suka. Bahkan dia ajak kita pergi rumah dia, pergi minum air, belanja mi udah. Padahal kita kata Nata, dia faham Nata tu apa.
Orang tak faham, jangan cakap lah. No. Kalau orang Kelantan dia tak ada. Kan? Bukan semua orang, beberapa orang ya, yang kita boleh bercakap begitu. Oh. Pak dia berkata kan, Menata ni lama tak mari maku. Ada sayang kita daripada kecil sampai sehari ni kita berumur. Jadi bila kita sebut gitu, bukan bermakna kita sumpah serana dia. Tidak. Takkanlah dengan kita kata gitu dia belanja mi udang kita dah. Sebab tu kena tengok dalam konteks dia. Ada sahabat ana tapi tak ramai lah. Biasanya ana enta akumu. Ni peringkat paling special ni. Siapa kita sebut Menata dia ketawa. Cuba sebut pada orang lain kita. Dia pula kata, Ustaz Menata apa? Dia kata gitu. Kalau orang Kelantan dia cukup faham lah bahasa tu. Sebab orang Terengganu dia ada cara dia. Mana-mana bangsa. Jadi kita kena tengok lah. Sebab kalau dia faham kita sumpah serana, dia mesti dia marah. Dan kita pun tahu perkataan ini guna untuk siapa. Kita tak guna untuk sebarangan orang. Begitulah juga. Jadi kenapa ada dalam konteks itu? Baik. Saya sebut tu, kena fahamlah dalam konteks dia lah. Bukan semua sahabat kita bercakap begitu. Tidak. Ada setengah-setengah lah. Saya rasa masing-masing kita pun ada. Dengan kawan kita yang kita bercakap begitu. Kita kata, mu ni tolong tak habis-habis. Biasa lah. Tapi bukan semua orang kita bercakap gitu. Kadang-kadang orang inilah sebenarnya yang paling banyak kita ambil manfaat daripada dia. Kebaikan daripada dia. Dia ustaz juga ni. Saya sebut Menata ni, itu ustaz juga. Ni Kelantan pekat seperti saya juga lah. Baik. Begitulah. Itu contoh saja. Itu contoh. Banyak kalau saya nak sebut contoh berkenaan Fatimah selepas Nabi wafat, Fatimah Zainab Bakar. Akan datang akan ada disebut dalam kitab ni juga. Baik. Baik. Ni anak Imam Ahmad pula. Tadi Imam Ahmad sendiri. Kata Abdullah, ni antara anak Imam Ahmad yang kira-kiranya dianggap sebagai tokoh ilmuwan lah. Perawi hadis juga dia ni. Nama Abdullah. Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Apa dia kata? Dia kata sebenarnya saya pernah tanya ayah saya, apa itu Rafidah? Hadirat kena ingat kita orang Islam ni, kalau kita tidak tahu apa itu Rafidah, sebenarnya kita ketinggalan dalam konteks sekarang ni. Kita tidak tahu. Sedangkan inilah menjadi ancaman pada tempat kita sekarang ni. Mari naik kapal terbang bawa ajaran sesat sana. Apa ni? Kita kena tahu. Sebab tu baca kitab ni kalau kita baca keseluruhan lah, tapi tak tahulah. Bila pula boleh hintunya. Kita akan terkejut tengok. Rupanya ajaran yang ada yang kita anggap sebagai salah sesat ni bukan perkara baru. Bukan perkara baru. Jadi Abdullah kata, saya tanya ayah saya, apa itu Rafidah? Maka ayah saya jawab, alladzina yashtamuna au yasubbuna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka itu adalah orang yang mencerca dan mencaci Abu Bakar dan Umar. Orang yang kutuk, cerca, pandang, sebut dengan bahasa kesat terhadap dua orang sahabat utama ni, itulah asal kepada Rafidah. Gitu. Kemudian banyak lagi lah kenyataan ulama-ulama lain, saya tidak baca semuanya. Kalau di sini ini saya terjemah saja, saya tidak baca ta'arif. Kata Ibnu Abdi Rabbih dalam Iqdil Farid, ini antara tokoh terkenal. Ketika dia membicarakan tentang Rafidah, dia kata sebenarnya kelompok itu dinamakan Rafidah kerana mereka telah menolak kepimpinan Abu Bakar dan Umar. Dan tidak ada yang digelarkan orang-orang yang mengikut hawa nafsu yang menolak Sayyidina Bakar. Kalau kita tengok ajaran salih lain, dia tidak tolak Sayyidina Bakar. Dia tidak jadikan sahabat utama sebagai sasaran cercaan dia. Tak ada kita jumpa. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku tak pernah lihat orang yang mengikut hawa nafsu yang seburuk ini lidah mereka. Sejahat Syiah Rafidah lidah mereka. Baik, kecuali Syiah. Kecuali Syiah. Bahkan Syiah itu sendiri, di sini kita akan belajar, kita akan tahu bila sebut Syiah tak semesti Rafidah. Misalnya kalau Syiah mereka awal dulu, ada setengah-setengah Syiah lah. Mereka hanya melebihkan Sayyidina Ali berbanding Sayyidina Uthman, ataupun mereka melebihkan Sayyidina Ali daripada semua sahabat. Tetapi mereka tidak mengatakan sahabat itu jahat. Cuma dari sudut politik, Sayyidina Ali lebih berhak menjawab jawatan khalifah tanpa menunjukkan perasaan benci sehingga peringkat kutuk,
caci, cela, bahkan mengkafirkan sahabat. Itu tak berlaku. Itu Syiah biasa. Kalau sampai sekarang kita Zaidiyah lah. Syiah Zaidiyah itu. Cuma Zaidiyah ni tak tahulah wujud ataupun tidak lagi. Sebab apa? Sebab pengaruh Syiah Rafidah, Syiah Imam 12 tu sangat kuat. Sehingga ada beberapa orang pelajar kita yang belajar di Yaman. Sebab Syiah Zaidiyah dulu dia berada di Yaman. Jadi bila dia balik ke Mesir ni pernah buat perjumpaan. Saya tanya, masih ada lagi ke kelompok Zaidiyah? Dia kata tak pasti. Mungkin hampir-hampir tidak ada. Tapi saya yakin ada. Tapi tentunya dia tidak menguasai kerajaan. Dia tidak dominan. Dia hanya kelompok-kelompok begitu saja. Yang disebarkan di seluruh dunia ini bukan Zaidiyah. Dan yang masuk ke bumi Malaysia kita ini bukan Zaidiyah. Tapi Rafidah. Sebab telinga saya sendiri dengar dalam satu majlis. Bila kita baca ayat Quran puji sahabat. Dia buat puisi. Macam orang histeria. Terkejut. Saya terkejut. Sampai hari ini saya ingat lagi. Sebuah hotel di Kelantan. Dia sebut tentang keburukan Muawiyah, penceramah tu daripada Johor. Saya ada dalam majlis itu dan saya bawa pelajar-pelajar hafiz. Jadi bila saya sisa jawab, pelajar kita bangun baca ayat pujian Allah terhadap sahabat. Dia bangkit macam histeria. Akhir sekali dia tutup terus majlis itu. Dia kata kita terpaksa berhenti awal atas arahan pihak hotel, pihak pengurusan. Berhenti tu. Tu saya sedih hadir. Sedangkan pakar pihak tu. Ni sebab tu yang kita bincang ni bukan masalah luar negara ni. Kita bincang masalah tempatan kita. Jadi kata Ibn Abdi Rabbih lagi, golongan Rafidah ni, bila sebut Rafidah, mereka ini menjadikan kita kata tindakan mencerca sampai perkat mengkafirkan sahabat itu sebagai pembeza antara Syiah dan tidak Syiah. Dan Khomeini dalam kitab dia memang sebut. Dia kata perbezaan kita dengan ahli sunnah dari sudut takfir sahabah. Kalau yang tidak mengkafirkan sahabat, tak mungkin dia tu Syiah. Maknanya, kalau Syiah pun dia sebut Syiah jadian. Bukan Syiah sebenar. Dia letak sebagai penanda aras itu. Kalau kita nak kata orang ini Syiah, dia mesti benci pada sahabat. Penanda aras. Pembeza. Tu Rafidah tu. Tu Khomeini sendiri sebut. Baik. Begitulah. Seterusnya, banyak lagi. Cuma saya tidak baca semuanya. Saya nak tebuk-tebuk tidak baca semua. Di sini satu persoalan, mata utlqa hadzal ism ala Rafidah. Bilakah mula-mula dinamakan Rafidah? Di zaman mana dikenali kelompok ini dengan nama Rafidah? Kita sudah faham tadi Rafidah dari segi bahasa makna menolak, meninggalkan. Dari sudut istilah ada 4 perkara, iaitu pertama sekali mereka menunjukkan kebencian, memutuskan hubungan kasih sayang dengan para sahabat, khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sahabat yang paling utama. Yang kedua, mereka tidak mengiktiraf jawatan khalifah kepada 2 orang sahabat dan juga Sayyidina Uthman lah. Yang ketiga, mereka mencerca. Yang keempat, mereka cari maklumat-maklumat untuk menunjukkan sahabat ni rendah moralnya, seorang yang rendah kedudukannya. Sedangkan perkara kita cari kelemahan orang ni, sesama kita pun haram. Kita semua ni hadirat ada kelemahan. Cuma Allah tutup, itu satu rahmat. Kalau bahasa Kelantan tak suruh buah lah. Klik di rumah bini tahu lalu. Tanya bini boleh tahu. Sebab tu kalau orang musim pilihan raya bila dibubar parlimen kan, orang nak jadi calon pada waktu tu dia buya apa sahaja bini dia nak. Setakat tu boleh faham lah. Sebab dia tahu. Kadang-kadang nampak perlu hejak Kelantan kata. Duduk berlakon 2 minggu tu. Selepas pilihan raya itu barulah keluar perangai asal itu. Jadi lakonan tu boleh berlaku. Kita ni manusia memang begitulah. Sebab itulah dalam agama kita, seseorang yang mendedahkan perbuatan buruk dia 2 kali ganda berdosa. La'anallahul muzahirin wal muzahirat. Allah melaknat orang yang melakukan kesalahan secara terbuka. Tapi seorang yang melakukan kesalahan secara tersembunyi, dosa dia tidak sebesar melakukan secara terbuka. Dalam huraian ulama, seseorang yang melakukan dosa secara tertutup, tiba-tiba dia war-war kepada orang, dia maklum pada saing dia untuk tunjuk dia ni hebat. Sama saja seperti melakukan kesalahan secara terbuka. Jadi kita ni bukan maksum, semua ada kesalahan. Kalau kita nak cari kelemahan orang, mesti ada. Sebab manusia ni ada kelemahan. Sebab itulah setengah-setengah ulama dalam membicarakan tentang sahabat, tak ada seorang pun ulama kita kata sahabat ni maksum. Tetapi kesalahan yang mereka buat itu terlalu minimal. Kalau nak dibandingkan dengan perjuangan mereka. Hadirat kalau hadirat baca buku-buku ni ulama tulis sahabat-sahabat ya buta sahaja.
disebut kenapa dia buta. Semua boleh kata hampir kerana peperangan fi sabilillah. Daripada muda berperang. Setengah tu tak kahwin lagi sudah berperang. Kena tetak cedera tu akhir sekali rosak saraf. Efek pada mata, buta. Setengah tu lumpuh. Kedua-dua belah tangan. Cuba bayangkan, kedua belah tangan. Lumpuh. Kita kata nak qada hajat, nak istinja, nak makan, semua diurus oleh keluarga. Bayangkanlah. Bukan tak ramai. Abdullah Ibn Umar antara yang buta. Kerana peperangan itu. Cacat. Ramai sahabat, kalau kita baca sejarah sahabat ni, dari semua sudut lah kalau kita bincang. Ramai sahabat nak pergi ke masjid tu, ditugah oleh kerajaan khusus orang. Pergi hantar, ambil dan hantar sahabat. Sebab apa? Dia tak boleh nak bangun. Kalau duduk tak boleh nak bangun. Ramai sahabat begitu. Enggak kala ada dia buat kesalahan boleh terhapus begitu ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perkara baik yang kita buat ni Allah akan hilangkan perkara jahat yang kita buat. Kesan kebaikan. Enggak Islam ni sampai kepada kita hadrat melalui sahabat. Perjuangan dia lah. Satu-satu hadis tu tidak dipanggil hadis kalau tidak ada nama sahabat. Dia panggil hadis mursal kan kalau kita belajar. Atau ni generasi itulah kita nak bincang. Baik. Sekarang ni kita nak tahu pula Rafidah ni. Nama Rafidah ni bila dikenali nama Rafidah ni? Anda tidak nak baca semuanya, nak petik saja. Baik, jumhur ulama mengatakan. Jumhur ulama yang mengkaji dan yang menganalisa fakta-fakta, secara umumnya nama Rafidah ini dia merujuk pada zaman Zaid bin Ali. Zaid bin Ali, ni zaman tabi'in lah. Zaid bin Ali. Zaid bin Ali ni cucu Saidina Ali ni. Bukan kata apa ni bukan cucu ni apa ni? Cicit dia. Cicit Saidina Ali, bukan cucu cicit. Cicitnya Ali. Sebab apa ni Saidina Husain ni ada anak dia nama Ali. Anak Ali itulah. Maknanya cicit Saidina Ali. Di zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, ni pada tahun 121 atau setengah riwayat kata 122 Hijrah. Di zaman kerajaan Umayyah ketika pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Jadi Zaid bin Ali ni adalah berlaku konflik politik sehingga dia bangkit untuk melawan kerajaan pada waktu. Sampai peringkat dia ni disebut oleh setengah ahli sirah sebagai buah penterhaka. Tak apalah kita tidak nak bincang tentang dia tu. Baik. Cuma kita nak tengok sikap dia. Jadi pada waktu itu, adalah penyokong-penyokong dia. Sebab penyokong Zaid bin Ali ni sudah tentu ramai yang terlibat dengan fahaman Syiah itu. Jadi penyokong-penyokong dia, tentera-tentera dia lah. Sebut di hadapan dia. Sayyidina Abu Bakar jahat, Sayyidina Umar jahat. Marah Zaid bin Ali. Bahkan Zaid bin Ali bantah dengan keras. Bahkan sampai peringkat dia akan hukum sesiapa yang mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ini Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ni. Akhir sekali, tentera-tentera dia menolak dia. Farafadu, tolak dia. Tidak mengiktiraf kepimpinan dia. Kerana apa? Kerana dia mempertahankan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Farafadu, maka mereka menolak. Di situlah jumhur ulama kata bermulanya kalimah Rafidah. Di situlah bermula. Jadi kalau kita nak bawa, kita nak kaitkan dengan kes yang berlaku di zaman Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib ini, kita nampaklah bahawa penamaan ini sebenarnya berlaku bersesuaian dengan mereka tolak kepimpinan Zaid bin Ali apabila Zaid bin Ali mempertahankan Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Itu. Kemudian di sini dikemukakan banyaklah dia punya dalil-dalil yang lain. Cuma saya nak ambil satu lagi. Saya tidak baca semua. Saya nak ambil petikan ulama kemudian ini, iaitu kita kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah itu. Bukan zaman kita, tapi makna sekitar berapa ratus tahun daripada zaman kita ni lah. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab pun 100 tahun lebih. Ini maknanya berapa? 600 tahun. Lebih kurang begitulah antara kita dengan Ibn Taymiyah. Apa dia kata? Sebab dia ni sangat terkenal. Ibn Taymiyah ni hadirat di penjara, hidup dalam penjara, makan pun tak terurus. Sebab apa? Sebab dia lawan semua ajaran salah zaman dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab ajaran salah, dia ni antara tokoh yang paling dibenci. Dia ada bahasa Kelantan ni kalau sebut paling benci ni. Tapi tak boleh buat masuk dalam majlis kata-kata tu. Tak sesuai. Orang Kelantan ni kalau dia benci, dia ada satu istilah. Oh tu pak, teruk sungguh. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, lafaz Rafidah
mula-mula dikenali dalam Islam ialah ketika Zaid bin Ali keluar memberontak terhadap kerajaan pada waktu itu. Ini pada awal tahun kedua Hijrah. Maknanya tahun 121 ataupun 122 Hijrah. Tu. Cerita dia. Ini disebut detail sikit. Kita lebih nampak lah. Ditanya dia tentang Abi Bakar dan Umar. Tiba-tiba Zaid kata, saya menyatakan saya sayang kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Terus tentera dia talak dia. Tu. Dan kerana itulah kalangan ini dinamakan Rafidah. Sebab apa? Sebab dia menolak kepimpinan Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Mereka memutuskan hubungan kasih sayang. Disitulah mereka mula mencela Sayyidina Abu Bakar supaya menimbulkan kemarahan Zaid bin Ali itu. Baik, gitulah kan. Baik, sikap Syiah Rafidah terhadap nama. Apakah Syiah terima nama ni? Ni kita nak sebut daripada peringkat awal sebab saya Imam Khomeini sendiri. Saja saya sebut Imam Khomeini ni. Biasa kalau sebut Khomeini kita kata laknatullahi alaih. Sebab apa dalam kitab dia teruk, dia kutuk sahabat teruk. Kitab dia Hukumah Islamiyah. Banyak kitab As-Siratul Mustaqim ada kitab ada. Kalau nak tahu tertesek ke baca tu. Siratul Mustaqim. Banyak juga dia tulis kitab Khomeini ni. Sebab dia ni orang cerdik. Nak jadi jahat pun dia kena cerdik juga. Jangan kita nak jadi baik yang perlu cerdik ni. Nak jadi ketua penjahat ni kena cerdik. Sebagai ujian kepada umat Islam lah tu. Teruklah teruk. Tak apa akan datang poin-poin tu dia akan sebut ni dalam kitab ni. Baik. Dalam kes Rafidah, penamaan Rafidah, apakah Syiah terima bahawa mereka lah Rafidah? Bila dituduh tu, apakah Syiah tidak tolak nama itu? Ataupun ada juga di kalangan Syiah kata, nama ini, kita pun tak suka nama ni. Ataupun macam mana? Di sini ulama kita bahagi kepada dua bahagian. Ada setengah ulama dia kata, memang kita Rafidah. Rafidah tu maksudnya kita tolak sahabat. Kita tolak Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tidak terima sesiapa sahaja yang menunjukkan kasih sayang pada sahabat. Maknanya mereka terima Rafidah sebagai nama mereka. Itu ada satu kelompok. Ini mengikut pembahagian ulama lah. Baik. Walau bagaimanapun, ada setengah Syiah dia tak terima. Dia kata gelaran Rafidah kepada kita merupakan sifat dzam, sifat yang tercela. Yang mana orang yang menggunakan nama itu dan dinisbah kepada kita, mereka itulah a'da'ina, musuh-musuh kita. Dan juga orang yang berselisih pendapat dengan kita. Jadi kita tak terima. Tetapi, sebahagian Syiah terima. Bahkan sebahagian ramah juga di kalangan Syiah, bukan ramah lah, maknanya sebahagian besar. Mereka kata gelaran Rafidah ni yang dinisbahkan kepada kita, yang dikaitkan dengan kita, merupakan sifatul mad'. Hak tadi sifatul dzam. Ini sifatul mad', sifat terpuji. Tolak Sayyidina Abu Bakar. Memutuskan hubungan kasih sayang dengan sahabat, sifat terpuji dalam aja. Sebab itu dia terima. Khomeini kata kamilah Rafidah. Dalam kitab Khomeini sebut begitu. Baik. Kemudian dia kemukakanlah banyaklah di sini. Anda tidak baca semuanya. Anda nak pergi seterusnya. Kita masuk pada bahagian kedua. Sebab kita ni tidak masuk pada poin yang sebenar lagi. Kita nak bincang ni muqaddimah lagi ni. Baik. Nak tahu juga, ni anda akan sebut nama saja. Sebab satu-satu nama tu dia ada kitab khusus pula. Ashhuru firaqir Rafidah. Firqah. Sebab Rafidah ni dia ada pecah banyak pula. Kalau mengikut Imam Makrizi dalam kajian dia kata 300 lebih pecah Syiah. Daripada dulu sampai zaman dia lah. 300 lebih. Enggak Syiah berpecah pula. Bahkan Syiah tempat kita ni, di Malaysia ni, ia menjadi masalah Syiah Imam 12. Daripada Syiah Imam 12 dia pecah pula. Setakat maklumat yang saya tahu, mengikut kajian sahabat-sahabat kita di peringkat universiti dan perkara ni pun sudah diperakui oleh Syiah, oleh penentang Syiah di sebelah selatan Tai, 3 wilayah selatan Tai itu. Dia panggil Syiah Imam Ansarul Mahdi. Syiah Ansarul Mahdi. Dan dia ni dulu pernah menjadi pensyarah. Kitab tu ada dengan saya. Sahabat saya bagi 4 buah kitab. Ajaran dia lah. Kalau kita perhatikan Syiah ni, salah satu sebab utama mereka berpecah kerana berbeza sikap dalam menentukan siapa Imam Mahdi. Itu antara faktor. Akan datang kita akan bincang juga tu. Jadi menentukan siapa imam, dia menjadi sebab berlaku perpecahan di kalangan mereka. Dan itulah antara yang berat. Yang ketara. Tu. Contoh di Indonesia lah.
Ana pun tidak hadam sangat apa ni dia punya pecah sebab Syiah baru. Dia panggil Syiah Ansarul Mahdi ni. Dia seorang pensyarah dulu di IAEA dia ni. Sekarang ni asal dia dah balik. Dia asal daripada Iraq dia ni. Tapi sempat dia sebarkan, ada pengikut dia dan cepatnya dia bergerak sehingga pengikut dia sudah ada di 3 wilayah tu. Di selatan Thai. Jadi sahabat-sahabat kita di sana dia sebutlah. Oh, dia kata ni bawa Syiah lain pula ni, dia berebut, rupanya dia berebut Imam Mahdi. Kita ahli sunnah relax ya, sebab Imam Mahdi ni kenyataan, maklumat akhir zaman. Kita tunggu. Cuma maklumat Nabi sebut, kita tak akan tentukan siapa. Sebab apa? Sebab itu tidak ada dalil. Kan cuba kita tengok Arqam. Nah, Imam Mahdi dia. Siapa ke perkat tengah tu Bani Tamim, Tanah, Ming, Melayu, semua tu cuba nak kaitkan dengan kawasan Nusantara ni. Dia gong punya tunggu sikit-sikit sudah lah. Sebab tu kita pesan jangan tunjuk lebih-lebih sangat gong ni. Kegongan tu dah. Biar pada-pada lah. Ini siapa? Padahal Bani Tamim ni hadrat. Kalau kita baca dalam kitab, Bani Tamim ni satu kabilah yang ma'ruf. Ada zaman Nabi. Sebelum Nabi ada, dia ada dah Bani Tamim. Kawasan panas. Kalau kita baca dalam kitab, kawasan itu boleh katakan istinja saja. Sebab dia air terlalu, situlah kawasan paling panas dan air paling suka untuk dapati. Jelas di mana Bani Tamim dan lokasi dia. Sebab tu kalau kita baca dalam syarah hadis bab taharah, banyak juga Nabi sebut tentang istinja dengan batu, dengan sesuatu yang seperti batu. Pokok dia lah antaranya. Bahkan setengah-setengah ulama hadis-hadis yang Nabi suruh basuh tangan sebelum kita buat apa-apa, bangun pada tidur, lebih merujuk pada pokok dia. Sebab dia pada waktu itu sudah Islam dah. Bayangkan bila dia buang air besar, dia hanya menggunakan batu ataupun sesuatu yang kesat yang boleh menghilangkan air najis. Tiba-tiba malam tu dia tidur dekat ada cuaca sangat panas. Tempat dia memang panas, paling panas lah. Menyebabkan dia berpeluh-peluh akan berkumpul di kawasan dubur tu kita kata. Mesti dia tidak sebersih kita beristinja dengan air. Boleh jadi waktu tidur ni tergaru ke kawasan itu. Misalnya sebab tu Nabi kata kena bersihkan tangan sebelum berwuduk tu. Maknanya Bani Tamim ni makruf. Macam mana boleh kata tanah Melayu tu saya pelik ni. Bani Tamim. Kita pun tak faham juga. Pelik sungguh. Bawalah riwayat-riwayat kenyataan daripada orang ni. Baik. Jadi para ulama ataupun ahli sejarawan Islam yang khusus mengkaji tentang firqah-firqah, mereka berselisih pendapat dengan persisian yang sangat ketara. Dalam proses kalau kita nak bahagikan, nak klasifikasikan Syiah Rafidah ni, sejarawan Islam dulu pun berlaku khilaf yang sangat ketara. Baik. Jadi kenapa berlaku khilaf itu? Kenapa kita kata pendapat mereka itu tidak satu? Bahkan banyak pendapat. Sebab perbezaan itu berlaku kerana pemahaman terhadap Rafidah itu sendiri sudah berbeza-beza. Tarikh itu sendiri sudah berbeza-beza. Permulaan wujud nama Rafidah. Makna sudut perbezaan itu berlaku dari semua sudut. Maka berlakulah perbezaan dari segi taksim. Dari segi proses nak klasifikasi itu. Baik. Ada setengah ulama mengatakan Rafidah ni merujuk kepada firqah-firqah Syiah. Kecuali Syiah Zaidiyah ataupun kalau dulu dia begini ni saya sebab dalam kitab ni pun dia bukan bincang semua perkara. Kalau kita rujuk dalam kitab lain yang mula-mula. Kalau kita nak rujuk ambil selepas Nabi wafat berlaku pelantikan Sayyidina Bakar jadi khalifah. Pada waktu tu ada ke tidak pihak yang tidak setuju Sayyidina Bakar dilantik? Memang ada. Kalau kita tengok sejarah Islam. Selepas Sayyidina Bakar sebelum Sayyidina Bakar dilantik jadi khalifah, berlaku satu kekecohan di rumah siapa? Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub. Nah, sekarang ni kalau anda tengok dalam internet terbaru, masa rindu pula nak pergi ke Mekah. Walaupun sudah pergi dah, tapi bila kita tengok dia buat kawasan rumah Abu Ayyub kan tepi, tak jauh daripada pagar Masjid Madinah tu. Oh, dia buat tu mana cantik kawasan tu. Dia kekal ke kawasan tu, cuma di sekitar tu macam dataran dia buat. Kalau dulu tidak, dulu ada dia bangunan di sekitar tu agak terhalang lah, lain tak ada. Dia buang bangunan itu. Anda tengok. Di situlah berlaku. Yang anda nak sebutnya antara yang mencalonkan pihak lain ialah keluarga Rasulullah. Misalnya Bani Hashim, dia mencalonkan siapa? Sayyidina Ali lah. Tetapi kita kata kerabat Nabi, ahli keluarga Nabi ni, dia mencalonkan Sayyidina Ali atas beberapa sudut.
Pertama sekali dari segi qarabah ni keluarga Rasulullah. Tetapi mereka ini tidak pernah memandang rendah pada Sayyidina Bakar. Apakah nak caci, apakah nak mengkafirkan? Tidak. Maknanya pencalonan ini menganggap Sayyidina Ali ini paling layak dari sudut politik sahaja. Tidak melibatkan unsur-unsur akidah. Tidak. Langsung tidak ada unsur mencerca sahabat, merendahkan sahabat. Tidak ada. Hanya seperti kita lah. Kita pun kadang-kadang kalau kita tengok, mesti kita akan calon pihak kita kalau kita anggap pihak kita layak. Tapi kita tidak menafikan kelebihan pihak lain. Sahabat lain. Ini dia panggil Syiah Mufaddilah. Syiah Mufaddilah. Mufaddilah ni Syiah yang melebihkan Sayyidina Ali tanpa menjatuhkan maruah sahabat-sahabat lain. Dia terima baik Sayyidina Abu Bakar. Tapi selepas itu terbukti Sayyidina Ali pun sendiri tolak jawatan itu. Sebab dia pun tahu Sayyidina Ali orang cerdik. Dia kenal siapa Sayyidina Abu Bakar. Dia sendiri pun tolak. Dan semua sahabat bila dilantik Sayyidina Abu Bakar semua sebulak suara terima. Hak kata 6 bulan Sayyidina Ali tak main masjid itu riwayat bohong. Itu tak betul. Sehingga bila Fatimah meninggal dunia baru datang ke masjid. Bohong. Sebab banyak riwayat kata Sayyidina Ali dalam tempoh 6 bulan sebelum meninggal Fatimah tu Sayyidina Ali terlibat menjadi tentera melawan orang murtad. Di bawah kepimpinan siapa tu? Sayyidina Abu Bakar. Takkanlah Sayyidina Ali tak pergi sembahyang Jumaat. Tu Ali kampung tu. Bukan Sayyidina Ali ni. Sayyidina Ali dia pergi. Bohong riwayat tu hadirat. Tapi saya dulu, ialah kita tak belajar. Bila ustaz kita sebut marahnya berlaku perbalahan antara Sayyidina Ali Fatimah dengan Sayyidina Ali Fatimah ni grup Bani Hashim lah, Ahlul Bait, bertelingkah dengan sebab isu tanah, isu pesaka Nabi. Kita terima sebab kita tahu daripada sekolah lagi di bawah sejarah Islam, subjek sejarah Islam. Sukalah bapak Syiah sebab apa? Sebab suka atas kita ni sudah dia berjaya memasukkan racun tu, jarum dia tu. Sukalah dia. Bila kita belajar rupanya tak betul. Sebab itulah hadirat dalam pengajian kita ni kita akan nampak bagaimana kebencian pokok Syiah. Kalau adalah satu isu yang boleh sabitkan bahawa Nabi benci pada sahabat, sangat penting bagi Syiah. Sebab apa? Sebab bila Nabi benci pada seorang, dia berkait dengan benci Allah pada orang itu. Tu dia nak sabit yang itu ya sebenarnya. Akan datang kita akan jumpa poin itulah. Baik. Secara ringkasnya, anda tidak bincang semualah. Di sini dia bahagikan, sebelum kita bincang secara keseluruhan lah, dia ada 2 istilah yang kita kena faham. Sebelum kita bahagi pada pembincangan ni, yang pertama sekali dia panggil ghulat. Ghulat minasyiah. Ghulat ni makna melampau. Ghulu tu, kalimah ghulu tu, ghulat juga. Melampau. Melampau ni dia lebih rendah daripada Rafidah. Tu. Baik. Jadi kalimah ghulat, Syiah ghulat. Misalnya, kalau Ibnu Sahabat tu, biasa dalam kitab sebut, itu Syiah ghulat. Bukan Rafidah lagi. Umumnya, mana penggunaan istilah tu. Kerana Syiah ni pada peringkat awal, sebelum dikenali dengan nama Rafidah, sebelum kes berlaku antara puak-puak Syiah dengan Zaid bin Ali tadi, ingat sebut Zaid bin Ali, bin Husain bin Ali bin Abi Talib tadi, sebelum itu mereka dikenali sebagai ghulat, golongan pelampau. Mereka ini melampau dalam mengangkat kedudukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan mereka dakwa Sayyidina Ali itu sudah menjelma sifat ketuhanan dalam diri Sayyidina Ali. Kalau kita baca kitab, bagaimana peringkat awal, yang dikepalai oleh Abdullah bin Sabah ni, dia kata Sayyidina Ali tak mungkin mati sebab dia sudah berlaku hulu. Kalimah hulu itulah. Situlah. Hulu ni makna Tuhan sudah meresap dalam diri manusia. Apa-apa tarikat pun seperti itu. Hulu tu. Ma fi jubbatik. Pokok dia. Kepala-kepala dia. Orang tanya, apa dalam jubah kamu tu? Allah. Dia kata. Tak bahaya tu. Apa dalam beg tu? Allah. Semuanya Allah. Benda yang wujud ni sebenarnya kerana Tuhan. Jadi hakikat Tuhan sebenarnya. Tak salah tu. Ni dalam tubuh Sayyidina Ali tu, zahir saja nampak kulit Sayyidina Ali. Dalam itu Allah. Hulu lah tu. Maknanya Allah sudah meresap. Akhir sekali jadi sebati. Akhir sekali timbul pula naik satu tahap wahdatul wujud. Tubik keluar pula. Daripada ni. Kalau kita sebut ini marah tu. Nak kait kita dengan Yahudi pula. Yahudi ni. Ibnu Sabah marah buat dia. Dan kita tidak kait. Memang dia sudah berkait. Tak perlu dikait-kait. Dan mereka mempunyai ni popok ghulat ni. Kita nak di sini saya nak cuba biar kita supaya bila kita guna istilah biar betul. Sekarang ni Yahudi Zionis, biar kita tahu.
Baik, jadi golongan Ghulat ni mempunyai akidah-akidah yang mana umat Islam, ulama-ulama akan mengeluarkan mereka secara total daripada akidah Islam dengan sebab akidah yang mereka ada itu. Misalnya antara akidah Ghulat ni yang dipelopori oleh Ibn Sahabat ni, mereka menganggap Allah ni telah meresap masuk dalam imam mereka, dalam imam-imam mereka, ketua-ketua agama mereka. Dan golongan Ghulat dari kalangan Syiah dia mendakwa bahawa anggota-anggota Allah SWT ni, ada sebahagian anggota Allah hilang bila berlaku kiamat, kecuali wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu dalil dia. Yang tinggalnya wajah Allah. Jadi kaki, tangan semua ni, yadullah fauqa aidi, tangan semua hilang. Dia dakwa begitu. Memelah hadrat kitab Syiah ni, kalau kita baca Kelatan Teloga balik kalau kita baca kitab Syiah ni. Banyak kalau kita baca tentang Tuhan ni, start sini, apa panggil apa ni? Tepat ditekuk ni bahagian dia lekuk sikit, teluk sini sampai ke bawah pusat ni, atas pada kemaluan tu, kita panggil abdomen lah kita kata. Dia kosong, dia tidak ada organ Allah ni dalam kitab Syiah. Oh, saya kata bengong gini mau lalu, nah bukan sikit-sikit dah bengong. Itulah. Tu kalau kita nak bincang panjang lah tu, dia panggil akidah mukhalafah. Syiah ni dalam bab akidah, bab fiqh, syarat utama dia tak boleh sama dengan ahli sunnah. Bahkan Khomeini laknatullahi alaih tu, marah dia sebut gitu ni. Dia timbul ni orang panggil muskilat dalam bab fiqh, dalam bab syariat, dalam bab fiqh lah. Dia menimbulkan persoalan. Katakanlah kita sebagai orang Syiah, kita pergi kawasan ahli sunnah wal jamaah dan kita tak ingat fiqh kita macam mana. Bagaimana kita nak tahu fiqh Syiah? Bila kita tak ingat, bagaimana kita nak tentukan? Salah satu kaedah yang simple, kita tengok ahli sunnah buat macam mana. Kita kena buat biar bersalahan dengan dia. Itulah. Ma yukhalifu ahli sunnah fahuwa madhabuna. Sesuatu yang bercanggah dengan ahli sunnah, itulah aliran kita. Dia panggil akidah mukhalafah. Berat tu. Baik. Itulah antaranya lah. Banyak lagi lah sebenarnya mereka mendakwa, ramai dari kalangan imam-imam mereka ni sudah naik tahap ada sifat ketuhanan. Walaupun tidak boleh menyaingi Allah, tapi ciri-ciri ketuhanan sudah ada. Ini semua termasuk dalam akidah kufur kepada Allah SWT. Baik, di sini yang mula-mula, ni kita nak sebut yang mula-mula secara ringkas saja. Selepas daripada itu wujud satu kelompok Syiah dipanggil Syiah Kaisaniyah. Kelompok Syiah Kaisaniyah ni boleh kata sekarang ni tidak ada lah. Tapi kukuk mana pun daripada situlah dia dikembangkan ajaran itu. Nama pengasas dia Kaisan. Kaisan ni siapa? Ulama kita boleh tentukan. Kaisan ni asalnya hamba Sayyidina Ali. Kemudian dibebaskan. Dia ni. Jadi banyak lagi dapat maklumat tentang Sayyidina Ali. Bila dia nak goreng masyarakat ni nak. Sebab dia banyak tahu tentang Sayyidina Ali. Dan dia ni belajar ilmu daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ni anak Sayyidina Ali ni. Hanafiyah tu mak dia. Sayyidina Ali ni dengan selepas kematian Fatimah, Sayyidina Ali dia berkahwin dengan beberapa orang perempuan. Hak kita kata Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan tu daripada ibu dia Fatimah. Nah, selepas Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali dia kahwin. Sayyidina Ali dia tidak kahwin semasa dia dengan Fatimah. Dia setia, istilah setia pun tidak tepat kalau kita nak guna. Seolah-olah kahwin dua ni tidak setia. Kecil hati lah kita tak kena gitu. Hak kahwin dua tu lagi setia. Tu dia. Marah pula orang lain pula marah nak. Payah nak sebut. Ana pun tak erti kot nak sebut benda lagi ni. Sebab kita pula antara hak penakut lah. Hak berani silalah nak. Tak ada payah mah tak ada. Kita nak pahala. Tak perlu payah mah. Itu karut payah mah. Jadi Muhammad Al-Hanafiyah atau Muhammad bin Al-Hanafiyah ni dia ni anak Sayyidina Ali. Baik. Jadi Kaisan tadi dia belajar dengan Muhammad Al-Hanafiyah ni. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Hanafiyah ni mak dia. Maksudnya Sayyidina Ali ada berkahwin dengan perempuan bernama Hanafiyah tu lah. Begitulah secara ringkasnya. Jadi lahirlah anak laki bernama Muhammad. Ni adik-beradik sebapa dengan Husain dan Hasan dan Husain. Baik. Jadi golongan Kaisaniyah yang pengasas dia Kaisan. Hamba Sayyidina Ali asalnya. Antara akidah mereka ialah
Mereka menganggap Muhammad bin Hanafiyah ni imam. Sedangkan dalam kelompok Syiah sekarang ni tak ada senara itu. Tak ada. Bila mereka meletakkan Muhammad bin Hanafiyah salah seorang imam mereka, maka mereka sudah menyanggahi ijma' Syiah Rafidah. Ijma' tu. Sebelum tu tak ada. Syiah zaman itu menganggap Muhammad bin Hanafiyah salah seorang imam mereka. Tu. Dia begini, anda tidak baca semana buat kesimpulan untuk mudah. Dia ijma', boleh kata ijma' pokok Syiah ni, imam-imam Syiah ni, kita kata ada sekarang ni lah. Daripada sejarah, daripada awal lagi. Semuanya dia mari daripada lahir Sayyidina Ali dan daripada dua anak Sayyidina Ali, Husain dan Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan pun dia berakhir. Apabila Sayyidina Hasan melepaskan jawatan khalifah, dia serah kepada Muawiyah. Serah kepada apa? Yazid tu. Setelah itu berlaku Amul Jamaah, tahun perpaduan. Itu cerita yang panjang lah. Akhir datang pun dia ada sentuh juga. Bila Sayyidina Hasan ni jadi pegang jawatan ni sekitar 6 bulan. Setengah riwayat sebut. Dia lepaskan jawatan sebagai khalifah. Selepas daripada itu, maka kalangan Syiah yang wujud pada waktu itu telah menghapuskan, telah melucutkan jawatan Sayyidina Hasan sebagai imam mereka. Daripada situlah dia pergi pada, sebab Hasan ni abang, Husain tu adik. Dari selepas tu dia pergi pada Sayyidina Husain. Daripada Sayyidina Husain telah seterusnya pergi sampai sekarang. Tu. Jadi tidak ada nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ijma' Syiah itu. Jadi dengan apa yang berlaku ini, bila mana Kaisan menisbahkan kepada guru dia Muhammad bin Al-Hanafiyah itu sebagai imam Syiah, itu sudah melanggar tradisi, melanggar ijma' pokok Syiah Rafidah. Itu secara ringkasnya begitu. Di sini dia tidak sebutlah. Dia begini sebenarnya dalam bacaan ana lah, daripada pembacaan yang ana baca kajian ulama kita. Sebenarnya kenapa perpindahan imam itu kepada Sayyidina Husain dan kepada keturunannya sahaja? Sebab Sayyidina Husain ini kalau kita baca, ni sini tidak disebutlah secara detail. Sayyidina Husain ni hadirat, dia berkahwin dengan beberapa orang perempuan. Sebab tu kita tanya Syiah, kenapa anak-anak Sayyidina Husain daripada jaluran isteri lain tidak diiktiraf sebagai imam? Jadi yang diiktiraf sebagai imam hanya daripada ibu dia yang berbangsa Parsi. Dia panggil Syahar Banu nama. Tu kalau dalam kitab disebut Syahar Banu. Anak Maharaja Parsi pada waktu itu yang kalah, yang mana kerajaan diruntuhkan oleh Sayyidina Umar, zaman Murtad Sayyidina Umar. Nama dia tu? Puteri dia itulah nama Syahar Banu. Jadi bila kalah tu, jadi Syahar Banu ni puteri Maharaja Yazdajir nama dia. Yazdajir pada waktu itu. Ni dalam bahasa Arab lah, kalau bahasa Inggeris itu dia ada berbeza sedikit. Yazdajir ni bila dia kalah, dia jadi tawanan, dia kena bunuh lah. Dia jadi tawanan. Jadi anak dia jadi tawanan. Jadi bila anak dia jadi tawanan, pada waktu itu sistem perhambaan masih lagi ada. Jadi anak dia tu sebagai tawanan, hamba lah, dihadiahkan kepada Sayyidina Husain. Ada setengah kata Sayyidina Husain beli, setengah tu dihadiahkan. Sebab apa? Kita tak ada masalah, kita ahli sunnah wal jamaah. Sebab tradisi Arab, kita kata, takut kita faham. Sayyidina Husain kuat nafsu set, mesti dah puteri itu cantik dah. Dah, bukan begitu. Itu kita tu. Dia orang Arab dulu hadirat. Bila seorang pemimpin itu jatuh, keluarga dia tu, bila dikahwinkan, contoh Yazdajir, bila dia kalah, jatuh Parsi, Iran ni kecil lah, Parsi tu lebih besar lagi, jatuh, puteri dia tu dikahwinkan dengan cucu Rasulullah. Orang Arab menganggap itu satu penghormatan. Jadi maknanya golongan Parsi pun dia rasa tidaklah sedih sangat apa-apa, sebab puteri kita dikahwinkan dengan puteri dengan anak cucu Rasulullah. Itu maksudnya. Dan kesan daripada perkahwinan itu menyebabkan masyarakat Parsi setengah-setengah tu dia boleh terima Islam. Walaupun peperangan berlaku, tetapi keturunan kita yang mulia tidak dihina oleh orang Islam. Tapi mereka diberi penghormatan dengan dikahwinkan. Tidak kekal jadi hamba abdi, tidak. Sebab sistem perkahwinan ini dalam konteks Arab suatu penghormatan. Kita kena faham. Bukan kata bila dikahwinkan itu secara paksa. Tidak. Itu satu penghormatan. Mungkin orang Melayu kita susah nak faham sebab itu bukan budaya kita. Tapi kalau kita baca sejarah, itulah salah satu sebabnya. Banyaklah kalau kita sejarah perkahwinan Rasulullah saja, sebanyak mana kita boleh dapat maklumat. Nabi kahwin ini kerana agama. Dengan kahwin dengan setengah-setengah
kita kata perempuan itu yang kita ibu kita lah, isteri Rasulullah tu. Misalnya Safiyah, menyebabkan kita kata kelompok dia, komuniti dia rasa terhibur, rasa dihargai. Akhir sekali kesan itu minat pada agama. Itu tujuannya. Begitu juga kepada, cumanya Syiahnya dia faham dalam bentuk lain. Oh, dia kata berkahwin dengan Husain. Selepas itu, dia reka pula. Dia tanam dalam pemikiran pengikut dia, imam kita hanya mesti daripada isteri Husain yang bernama Syahrbanu. Sebab dia keturunan kita. Keturunan Farsi. Hadirat jelas sangat daripada ini bahawa Syiah ni sebenarnya dia adalah merupakan Majusi juga. Sebenarnya. Sangat jelas. Sangat jelas. Dalam kitab ni akan bincang juga. Bukan Yahudi saja. Majusi itu. Misalnya kalau dalam bab seks, semua ulama kata, ni resapan fahaman Majusi. Susuk fahaman Majusi. Kan Majusi itu terkenal sebagai agama free sex. Kalau kita baca sejarah Farsi, ajaran Majusi ni, hak dulu, hak kuno, dengan ibu sendiri pun boleh jimat. Tapi orang dia pun sampai satu tahap, mazhab tu ketinggalan. Dia pun tak mau. Seperti mana dulu Hindu, bila suami meninggal dunia, isteri kena mati bersama suami dia. Itu sejarah, orang panggil Hindu kuno. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah Hindu ni, hak dulu. Bila suami dia meninggal dunia, dia akan dimatikan juga. Tapi dia bukan dalam bentuk dibunuh. Dia buat satu di kawasan pergunungan. Dia letak macam kita kata macam timba lah. Dia letak perempuan tu yang sudah jadi balu ni di puncak bukit. Dia letak makanan lah. Lepas tu dia hantar guna tali. Turun ke kawasan tengah-tengah gaung itu. Dia duduk situlah. Mungkin dia akan dibaham oleh binatang buas. Kalau tidak dibaham oleh binatang buas pun dia hanya boleh bertahan beberapa minggu. Sebab makanan disediakan untuk beberapa minggu saja. Itu salah satu bentuk mematikan perempuan. Bila suami dia. Orang Hindu pun tak boleh terima dah sekarang. Tapi tak boleh kahwin tu berlaku. Sampai hari ni kan tak boleh kahwin. Walaupun itu pun dikritik hebat juga sama dia sendiri sebab bercanggah dengan fitrah. Kalau kita baca sejarah, terkejut kita. Kalau Majusi, kalau baksa, adik-beradik, ni biasa je. Hak dulu, mereka awal, dengan ibu pun boleh. Teruk. Sebab itulah, dari sudut itu, kalau anak-anak sebut tentang Khomeini, Khomeini ni, antara pembaharuan fiqh Khomeini, boleh mutu'ah dengan anak yang 5 tahun ke bawah boleh. Padahal kalau kitab Mutaqaddim Syiah, nak kahwin mutu'ah perempuan mesti berumur paling kurang 10 tahun. 10 tahun pun kalau tak cerdik lagi tak boleh. Dia kena perempuan cerdik. Kira-kiranya sudah akhir balik lah. Tapi Khomeini dia buat pembaharuan. 5 tahun boleh tu. Oh, dahsyat Khomeini. Baik, yang terakhir. Jadi golongan Kaisaniyah tadi yang saya sebut Kaisaniyah ni, mereka meletakkan prinsip ajaran mereka secara akidah bahawa jawatan imam selepas Ali bin Abi Talib ini disandang pula oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah lah, dan begitulah seterusnya. Daripada susu galur daripada Muhammad. Bukan Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan, tapi Sayyidina Muhammad. Anak Sayyidina Ali daripada ibu yang selain pada Fatimah itulah. Itu maksud dia. Jadi golongan Kaisaniyah ni dianggap sebagai Rafidah. Dan banyak akidah mereka ni yang sangat bercanggah dah. Misalnya, ni antaranya. Kena berhati-hati. Kalau kita perhatikan ini ta'assub yang sangat dahsyat. Dalam akidah Syiah Kaisaniyah yang dianggap sebagai Rafidah juga, dia kata asas agama ni adalah taat kepada seseorang. Hak Allah dan Rasul tu ialah paling tinggi lah. Taat kepada seseorang. Bila kita sudah meletakkan ketaatan kepada seseorang, maka orang itu sudah boleh menentukan rukun-rukun syariat. Dia serah. Siapa begitu sekali. Misalnya tentang salat, puasa, zakat, haji. Jadi seolah-olahnya peraturan yang berkait dengan amalan itu ada otoriti. Lelaki itu yang kita taat tu. Pemimpin tertinggi lah dia kira. Akhir sekali, berlakulah apa yang disebut sebagai tarkul qadaya asy-syar'iyyah. Berlaku pengabaian terhadap tuntutan syariat yang berlaku secara besar-besaran. Dan inilah prinsip mari liberal kita daripada ni. Kan liberal ni salah satunya untuk meleraikan ikatan diri kita dengan syariat. Misalnya menutup aurat, saya tengok dalam website dia lah. Dia langsung tak boleh terima ni menutup aurat. Kalau nak pakai pun sekadar orang panggil kehendak peribadi, bukan tuntutan agama. Bahkan tak jadi tinggi iman seseorang tu kalau dia menutup aurat. Tu anggap dia. Bahayalah tu.
Inilah ni Kaisaniyah ni. Sebab tu saya kata bukan perkara baru. Cumanya muncul dalam bentuk baru. Hakikatnya sama ya. Begitu. Begitu juga mereka melemahkan keyakinan terhadap adanya hari kiamat. Sebab puak dia takut terhadap hari kiamat. Sebab puak dia akan kenalah hari kiamat ni. Dihukum tu. Begitulah. Baik. Pukul 9 kita ni. Kemudian di sinilah sebenarnya pembahagian besar. Saya nak sebut nama saja, tidak nak bincang semuanya. Sejarawan Islam boleh dikatakan sebut perkara ini. Cuma di sini dia kemukakan seorang tokoh besar dia panggil Asy-Syahrastani. Ini seorang tokoh millah, tokoh tentang firak dan millah yang membicarakan kajian dia khusus tentang pecahan-pecahan agama ini. Dia sebut dalam kitab dia. Dikata Syiah Rafidah ni ataupun Syiah Imamiyah sebenarnya ada 7 firqah yang besar. Hak Imam Makrizi kata sampai 300 lebih tu hak kecil-kecil, campur semua. Makrizi pun tak boleh nak sebut dengan jelas. 300 lebih. Lebih tu berapa dia pun tak sebut. Banyak sangat. Yang pertama sekali kelompok Syiah Rafidah Al-Baqiriyah wal Ja'fariyah Al-Waqifah. Tu. Tak pernah dengar. Kalau saya nak bincang panjang, kita tak perlu bincang itu sebab kita nak fokus pada yang lain. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua dia panggil An-Nawusiyah. Kelompok ketiga dia panggil Al-Aftahiyah. Yang keempat Asy-Syumaitiyah. Yang kelima Al-Ismailiyah. Ismailiyah ada sampai hari ini. Ismailiyah ada. Yang ni antara yang dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kukuk mana pun Ismailiyah ni kenapa disebutkan Rafidah? Sebab sudah berlaku orang panggil susupan daripada Syiah Rafidah. Akhir sekali dia pun berpecah pula. Baik. Tapi asasnya dia tu tidaklah sampai ke peringkat yang melampau. Asalnya. Yang keenam Al-Musawiyah Al-Mufaddiliyah. Yang ketujuh Al-Ithna Asyar. Ini yang paling dominan dalam negara sekarang. Syiah Imam 12. Bermula bila? Tahun 79. Bila Khomeini balik daripada Perancis, jatuh Shah Iran itu, di situlah bila dia itulah negara mula-mula Syiah. Itu Ithna Asyariyah. Saya pernah tanya. Ni almarhum Datuk Dr. Harun Tayyib. Dia dulu pernah menjadi ketua Dewan Ulama Papua. Dia ni kepakarannya dalam bidang kajian perlembagaan antarabangsa. Saya pergi ke rumah dia nak bincang tentang Syiah sebab dia ni antara yang mengkafirkan Syiah. Dia ujung usia dia tu dia buat perubahan. Akhir sekali dia dipinggirkan. Dia sendiri yang sebutnya. Sebab pada waktu tu G20 dia panggil. G20 dia terpelanting keluar daripada PAS itu. Kelompok ni cuba nak bawa. Teruklah dia cerita pada saya. Yang saya nak sebutnya dia tunjuk pada saya buku perlembagaan Iran dalam bahasa Arab. Dia sebut satu saja. Saya pun tak sempat nak fotostat sebab tak ada jual di sini. Dia sebut di situ syarat seseorang nak jadi ahli parlimen Iran mesti dia tu Syi'iyan asliyah, Syiah asal. Syiah asal ni mana? Inilah Syiah Imam 12 dalam huraian perlembagaan itu. Ni. Baik. Jadi inilah yang paling besar. Yang paling besar. Dan sebenarnya yang kita bincang Rafidah ni kalau dalam konteks sekarang ni lah Syiah Imam 12 yang dibawa masuk ke tanah air kita. Saya sebut sedikit Kelompok Syiah Imam 12 ini ialah satu fahaman Syiah yang telah membuat satu ketetapan secara putus bahawa selepas bahawa imam mereka ada 12 orang. Dia berakhir pada imam yang ke-12 pada pada 205 Hijrah itu. Jadi dia bermula daripada 205 Hijrah sampai sekarang ni dia tidak ada imam Syiah ini. Sebab itulah bila sampai zaman Khomeini kata sebab Syiah ni ada bila tidak ada imam sebab imam yang kedua berarti dia ketika dia umur 5 tahun dia bersembunyi dalam gua di Sardab dekat dengan kawasan Karbala, Sardab di Iraq lah. Ketika umur 5 tahun tak keluar sampai hari ni. Dia buat menata apa tahu dalam tu. Tu bahasa Kelantan Sebab saya pun nak berhenti bahasa Kelantan Kenapa hal tu bahasa Kelantan tu. Lembut tu bukan kasar tu. Bahasa Kelantan tak keluar sampai hari ni. Jadi mengikut ajaran Syiah bila imam kita tidak ada, tidak boleh solat Jumaat, tidak banyak perkara tak boleh buat sebab imam kita tidak ada. Pada peringkat awal tu ada yang boleh berhubung dengan imam.
dia ada istilah-istilah dia lah. Cuma yang saya nak sebutnya bila Khomeini diangkat menjadi ketua tertinggi kerajaan Iran itu, dan dialah kira-kira negara Syiah pertama, dia ubah. Dia buat satu pembaharan. Pembaharan ini dikenali sebagai walayatul faqih. Akidah tu walayatul faqih. Salah satu poin yang utama daripada walayatul faqih ini, dalam ketika ketiadaan imam yang ke-12, Imam Mahdi Al-Muntazalah maksudnya, ataupun dalam kitab dia lebih dikenali dengan Al-Qaim, dia kata kita mesti ada naibul imam, pengganti imam. Jadi pengganti imamnya pertama dialah. Dialah. Selepas daripada itu, dia boleh buat semua apa yang dia boleh buat oleh imam tu. Di situlah dia buat pembaharuan sikit. Tapi cerdik. Memang sangat hebat Khomeini sebenarnya. Tu banyak kalau dia buat. Akhir sekali berlaku pertemuan yang sangat hebat dengan puak-puak puak-puak ni konvensional ni lah. Dia tu puak-puak pembaharu, mujaddid. Khomeini. Jadi golongan konservatif kita kata, golongan hak berpahaman lama ni tentang dia. Dia buat macam mana? Ketika puak-puak ni mesyuarat satu bangunan, dia bom bangunan tu. Mati habis beratus-ratus orang. Ulama-ulama hak mutaqaddimin dia tu. Hak berpahaman mutaqaddimin. Tu Khomeini bukan main-main. Semua pengkaji sejarah dia tahu tu. Dia bunuh. Sebab dia kata ini akan ada nifak dalam pemerintah dia. Dia tahu bahaya munafik ni. Nak mengelak pada ada nifak dalam kerajaan dia bunuh awal-awal dia. Pokok yang bermuka-muka dengan dia, tak setuju dengan dia. Walayatul faqih ni besar. Umat Islam pun jadi tertipu ke walayatul faqih ni lah. Konsep tu kita boleh bincang semula lah. Anak baca pun terkejut. Allah. Kok mana cerdik lah. Cerdik bak nipu. Jadi poin ni sebenarnya fokus kita yang paling utama, insya-Allah untuk sesi akan datang lah. Sesi terakhir lah kita untuk akan datang ni. Lepas tu bila pula baca tengoklah macam mana, sebab Ana ni duduk fikir jugalah saya juga kitab ni. Ana sebenarnya selain pada baca kitab ni, selain Ana sedih untuk maklumat Ana lah, sebab dalam kitab ni kelebihan dia ni rujukan dia. Setengah-setengah tu dia tak ada rujukan. Ana tak tahu rujukan. Bila kita baca ni banyak kita dapat rujukan. Dan kita pun boleh belajar tentang seluk-beluk agama Yahudi. Kalau nak tahu tu Yahudi, dia suruh rujuk kita ni. Kita boleh tengok. Itu banyak kebaikan lah. Sebab ananya sebulan sekali Ana mari juga di sini. Sebab ada pihak dia tu cuma nak fikir macam mana kalau nak celah untuk sekali sebulan itu. Tengoklah macam mana. Moga sehari ataupun 2 hari setiap bulan lah. Ini program kemungkinan di sekitar Subang. Tak apalah. Kita berhenti setakat itu dulu. Jadi untuk sesi akan datang, kita akan bincang pula tokoh yang paling utama, iaitu Abdullah bin Sabah ini. Siapa Abdullah bin Sabah? Sebagai muassis kepada ajaran Syiah. Pengasah lah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.